Okey Kak. Okey, cerita dia macam ni. Lepas masa saya tinggal dekat Kelang, beberapa tahun selepas atuk saya meninggal, saya bermimpi sepanjang 6 bulan. Kak guna bahasa biasa sembang saya. Sepanjang 6 bulan tu kan saya mimpi kan. Ha. Lepas tu saya mimpi dia bagi makan, and then mimpi bagi dalam dulang makan. Macam meriah, memang ramai masa tu kan. Ada macam-macam color. Memang dulang besar, makanan pula memang ada 7 color. And then kita tanya nenek kita pun ada dalam tu, dalam mimpi tu lah. Ni kenduri apa ni? Kata, ni kenduri nak bagi kenduri Liza lah kata. Kenduri apa? Saja makan-makan. Jadi waktu tu, and then habislah mimpi tu. Berterusan selama 6 bulan. Sehingga kita mimpi satu hari tu memang dia buat jamuan besar. Dengan kita nampak dia ada satu harimau besar gila. Kau nampak dalam harimau? Mimpi tu. Harimau putih ke harimau apa? Masa tu harimau belang. Dia dalam satu sangkak. Dia kata memang kita nampak dalam masa kenduri tu kan. Dan harimau tu memang sangat besar. Saya rasa memang tinggi ni ada kot harimau tu. Ni bangunan ni 12 kaki ni. Betul. And then bayangkan sangkak tu pun memang besar. Dalam mimpi tu lah. And then selepas tu, okay, selepas ini pun, kisah ni selepas nenek pun dah meninggal lah. Okay, bila nenek pun dah meninggal semua, yang ni dia cerita ni real sikit. Dia macam separuh sedar. Dia bukan mimpi. Nenek saya Mai, masa saya tengah tidur tu, dia datang kat ujung katil. Lepas tu dalam berpakaian kain kapan, masih bertutup lagi. Macam pocong lah. Ya, lepas tu saya tunggu dia panggil nama saya 3 kali. Saya kata kalau dia panggil nama saya 3 kali tu memang dia. Lepas tu saya tunggu. Ini memang dia panggil Liza kan, dia bagi 3 kali semua. Dan saya pun daripada baring tu saya tegak lah bangun. Dekat ujung kaki ni saya pergi kat dia. Dia kata tolong buka nenek punya tali dia. Lepas tu saya pun buka lah. Saya tengok muka dia. Ya Allah, nenek, saya cakap kan. Nenek Liza rindunya. Liza kami kata macam tu lah kan. Rindunya. Lepas tu saya peluk dia. Saya Separuh sedar tu kau. Kau peluk dia? Ya, ni macam betul ni, cerita betul. Ni bukan cerita tipu, bukan drama lah. Okay, Allah. Lepas tu saya cium pipi dia. Muka dia memang putih. Dia memang putih. Then cium pipi dia, pipi semua. Lepas tu dia kata kat kami, dia kata satgi Tok Han nak mai. Dia kata Tok Wan nak mai. Dia kata satgi Tok Wan nak mai, nanti apa yang dia nak bagi tu tak usah ambil. Dia kata Dia pesan. Dia pesan dah awal. Lepas tu dia hilang. Dah. Nenek tu hilang dah. Nenek kami tu hilang. Hilang macam tu je. Tak lama, memang tak lama, dalam beberapa minit saja. Lepas tu Tok Wan mai pula masuk dalam bilik tu. Tok Wan mai, dia bawa dengan 3 ekor. Benda apa 3 ekor apa? Harimau. 3 ekor harimau. So harimau kami memang rapat dengan arwah Tok Wan. Memang pada rapat. Harimau hitam, harimau belang, harimau putih. Semua besar-besar. Besar-besar ni. Dia diri ni besar-besar ni. Okey. Macam harimau biasa lah. Harimau biasa tapi dia besar sikit. Lepas tu saya pun pegang. Dia kata ni hak saya. Dia kata saya punya. Okay. Kita tak tahu apa masa tu. Jadi dia kata boleh pegang ke? Boleh, peganglah kata. Dia bagi nama. Ni nama ni nama tu, ni nama ni. Tak ingat nama? Tak ingat sampai sudah. Okey. Lepas tu boleh pegang, boleh. So bila kita pegang, kita dah guling-guling dengan dia. Dah bermain macam main dengan kucing. Bermesra dah. Sampai saya nampak dia masuk bilik ayak, dia minum ayak dalam bilik ayak tu. And then dia kata, Tok Wan tak kata apalah. Tok Wan kata, okey dah sampai masa Tok Wan nak balik dah. Balik dah, kami kata. Kami memang rindu kat dia sebab dia dah lama pergi dan kita pun memang kata cucu kesayangan dia kan. Jadi kita, bila dia kata kita duk mimpi dia sepanjang 6 bulan kan, duk mimpi-mimpi saja tapi dia tak main-main kan. Kita tahu dia meninggal. Sekali bila dia mai tu kita unexpected tau. Dia boleh mai kan. Dia kata bawa mai, boleh mai pula. Kita seronok nampak dia datang kan, walaupun dalam separuh sedar tu. And then dia kata okeylah, Tok Wan nak balik dah.
kata percaya sedia. Okey lah. Lepas tu dia hilang, dia tuju arah kiblat, ikut dinding, bucu dinding. Macam kata ni bucu dinding, dia keluar ikut hilang macam tu je. Okey, selepas kejadian tu saya pun sedar benda tu tak ada. Maksudnya depan mata dah tak nampak lah, berita guide sekali, dia boleh pun guide sekali. Tapi masa tu kau baru atas katil kau dah diri sebenarnya. Atas katil. Atas katil. Alright. Okay. So and then ada satu kali saya tak cerita benda ni pada sesiapa pun. Saya pergi rumah jiran saya. Kebetulan jiran tu dia memang dia pandai rupanya. Dia kata, nenek kau putih ke? Dia kata, nenek saya putih. Kata, oh, tok orang kau tu gelap sikit ya? Apa? Kata, tu sebelah kau tu ada perempuan tua putih. Oh, putih tu nenek saya lah tu kan dah. Tapi sebelah dia pun ada lagi. Dia kata macam tu. Ada apa? Ada harimau, dia kata. Tapi harimau belang, dia kata. Tak, harimau putih. Itulah first time. Selepas saya mimpi tu, saya tak pernah bercerita dengan sesiapa. Lepas tu ada orang pula kata macam tu. Jadi benda tu macam menguatkan saya. Apa benda ni kan? Saya kata saya kena cari sesuatu. Saya kena kaji diri saya sendiri kan. Saya kata apa benda yang ada kat saya ni. Lepas tu, so sejak daripada tu, itulah saya cuba cari jalan penyelesaian. Apa benda. Selepas atuk datang dan serahkan semua benda-benda tu, dia tak main dah mimpi sampai lah ni dah berapa belas tahun dah. Jadi mana-mana kalau saya pergi tempat-tempat yang orang tu kata dia pandai, dia boleh nampak kan, kita tak cerita lagi, dia tahu. Dia kata, weh dah apa ni belakang ni, dia kata macam tu kan. Ya kau, kita tak buka cerita, kita buat apa nak buka-buka kan. Betul depa ni ke depa main-main ke apa ke kan. Itu yang saya kata saya. Lepas tu saya bagi tahu ke ayah saya. Saya bagi tahu ke ayah saya. Ayah, ni Tok Wan mai. Tok Wan bagi benda ni, 3 ekor harimau ni semua. Tok Wan percayalah benda-benda tu. Last dia tengok saya makin lama makin pelik. Makin pelik. Lepas tu satu hari tu saya datang rumah dia kat Shah Alam. Masa tu saya nak mengamuk pasal apa entah. Lepas tu kau mesti dia panggil kan, ayah panggil. Ayah tengok muka Han ni dah semacam dah macam muka nenek. Dah macam muka nenek kebayan dah. Masa tu lah dia perasan, dia kata muka saya dah macam muka nenek kebayan. Ketua dia kata, ada benda yang tak kena ni. Saya habat dah, ayah tak percaya. Lepas tu dia bawa saya pergi berubat kat Kuching. Pergi berubat kat Kuching. Memang Ustaz, ada satu pakcik tu yang ubat, dia tak picit pun kaki saya Ustaz. Dia pegang jari saya saja. Saya punya menjerit, saya punya menangis, saya punya melolong macam orang kematian. Lepas tu dia nak buat benda tu tau. Dia nak buang-buang. Saya punya menangis macam tak mau, janganlah pergi tinggalkan dia tau. Macam orang menangis. Sedih. Orang meninggal tau. Nangis. Lepas tu dia pun habaq sebenarnya. Dia kata dekat ayah pun ada satu, dekat ayah saya pun ada satu, dia kata kan. Cuma dekat saya ada 3. Lepas tu daripada situlah yang ayah saya baru nak dengar apa yang saya kata tu. Ada ayah berapa adik? Satu, ada berapa orang dah meninggal dah. Lelaki ada 2 lagi yang hidup. Saya bagi tahu kat mereka. Saya bagi tahu kat makcik-makcik. Mereka tahu tak Tok Wan ni ada benda-benda ni. Kok mereka anak nak tahu kan. Tak ada kata. Tok Wan tak ada apa-apa benda. Sebenarnya Tok Wan saya dia memang orang yang mengaji. Orang yang kuat ibadah dengan nenek pun kan. Memang orang kuat mengaji lah, solat apa semua. Dia bukan jenis yang tu. Cuma tak tahulah belah. Lepas tu saya ada pergi berubat semua. Dia kata, yang ni pelik sikit Ustaz. Saya pergi berubat semua tu. Bila dia pegang semua, dia kata yang ni macam real sikit lah. Dia kata tak boleh ni dek, dia kata kan. Sebab ni mereka dah bagi amaran dah. Jangan usik kamu, dia kata. Kalau usik, dia kata, kalau ganggu juga salah seorang ahli keluarga ni, dia akan ambil. Keluarga siapa? Perawat tu? Dia kata macam tu. Jangan syabar, dia kata. Macam mana dia kata? Lah ni, kita ni nak pegang, nak kata apa? Nak percaya kat dia ke, nak percaya kat Tuhan ni? Siapa yang lebih hebat kan, kami kata kan?
Kalau nak kata dia hebat, tu salah buat. Saya kata kat perawat tu kan, kalau nak kata Allah tu lebih hebat, buat je lah. Apa nak takut, hidup mati bukan dia tentu kan. Kami kata macam tu lah. Okey, tak apalah. Atuk pun dia kata tak ada masalah kan. Atuk boleh je buat. Tu takut adik saja kata kan. Takut nanti apa-apa berlaku adik. Saya tak ada apa-apa masalah. Nak buat tu. Jadi dekat situ, dia pun tak cukup tenaga nak buat. Dia pun duk pegang, dia jadi semacam dia main harimau, dia main suara-suara harimau. Dengar? Saya sini keluar suara harimau tu. Oh, suara kau. Saya sini keluar. Lepas tu kata ni main ledang mana tu tiba-tiba turun, main semua turun ni. Dia kata penuh rumah tu, main turun ni. Lepas tu tak boleh lah dik kata, tu tak lipat dia. Tumbang. Lepas tu kata kena pergi kat KL, mungkin ada belah-belah sana yang boleh bantu belah KL. So lepas tu seminggu selepas tu Ustaz, saya dapat berita mak dia meninggal. Mak dah meninggal. Lepas tu sejak daripada tu saya terus rasa macam saya yang bersalah. Sebab benda yang kita buat, kita dah cabar je kan. So sejak daripada tu saya dah, dia kata adik ni bukan salah adik. Mak dia sihat Ustaz masa tu. Tak ada salah apa pun. Tak sakit apa pun. Memang saya jumpa mak dia, sihat gila mak dia. Tak dengar cerita dia tu, seminggu tu meninggal. Lepas tu saya rasa saya dah tak kontak dah, macam saya putus hubungan. Saya rasa macam saya bersalah punca. Lepas tu dia kata tak ada apalah, itu dah memang dah sampai masa. Kan, tu je lah. And then ada peristiwa lain yang Ustaz perlu tahu. Kalau Ustaz betul-betul nak rawat saya nah, ada. Saya kena cerita ni sebab risiko tu nanti Ustaz yang kena hadap. Ustaz dah bersedia ke? Okay. Saya ni saya sini nampak nah. Masa tu saya tengah makan. Lepas tu tiba-tiba saya rasa tangan saya gatal. Dapat tangan saya gatal. Bapak gatal ni tiba-tiba saya katakan. Lepas tu saya tengok tangan saya ni tiba-tiba kecut. Ni tapak tangan ni kecut ni. Kecut macam tangan orang tua umur 90 tahun. Lepas tu lawak ni tiba-tiba ni. Lepas tu saya masuk bilik air nak cuci tangan, sabun. Masuk bilik air, saya tengok bilik air saya cermin, ada singkit di cermin. Tengok cermin Ustaz, astagfirullahaladzim. Saya kata ni drama ke apa kan. Muka saya dah berubah macam muka nenek kebayan. Macam muka Mamia tu. Berkedut 1000 ni. Tiba-tiba saya dah tak ada kudrat. Dia jadi lembik, terjatuh, terduduk. Tak boleh bangkit. Macam nenek tak ada tungkat dah Ustaz. Tak boleh tak bangkit kalau. Lepas tu saya merangkak. Saya pergi ke atas tilam saya. Saya call orang. Mai datang tolong tengok Ustaz, apa benda berlaku kat aku ni kan. Lepas tu datanglah beberapa orang dan dia sendiri saksi. Muka saya jadi lain macam. Ada yang nampak. Lepas tu bawa pergi hospital ni. Duduk dalam kereta sorong kan. Cover lah muka ni Ustaz. So ada jadi tu. Depa papah ni masuk dalam lift ni. Tak sakit tapi tak boleh jalan sebab tenaga tak ada, kudat orang tua tak ada langsung. Apa masuk kereta, masuk kereta pula, naik kereta kursi roda tu, doktor tak tahu apa nak buat. Ni apa sahaja tiba-tiba jadi macam ni. Doktor tak boleh nak kata apa. Doktor masuk ayat je lah. Masuk ayat dulu. Lepas tu dia panggil seorang datang tu, dia macam boleh ubat sikit. Tak tahu apa dia buat. Sampai sudah dia pun tak buat apa kat saya kat hospital tu. Dia pun biar macam tu je. Dia pun nampak orang. Nampak doktor semua nampak. Tengok muka apa. Dia pun terkejut kan. Pasal apa dia muka dia macam tu? Allergic ke kata? Sepanjang hidup saya tak pernah ada allergic. Tak ada allergic seafood ke apa ke, tak ada. Saya makan sama dengan anak saya yang saya goreng masa tu. Gambar masa tu tak ambil? Tak nak ambil? Loh tak ada Ustaz, tak fikir apa Ustaz dah. Faham. Saya kata awak tak ambil gambar kan. Mana nak ingat kecemasan. Betul lah. Kan? Lepas tu dia biar dalam berapa jam, lepas tu baru ada balik tenaga. Masa tu saya rasa dia nak tunjukkan sesuatu, dia nak tunjuk kat saya dia ada.
Dia ada dengan saya. Mana-mana pergi mungkin dia nak tunjuk, nak bagi tahu lah ni yang ada kat hang, aku yang ada kat hang. Mungkin dia nak tunjuk macam tu lah kan. So saya kata, aku ni banyak sangat yang datang kat aku ni. Rimau 3 ekor. Saya bercakap ni yang saya kata saya ada ni sebab saya bukan dengar kata orang, tapi saya nampak. Sebab tu saya berani kata saya ada. Kedua, nenek kebayan tu saya kata saya ada. Saya sendiri jadi nenek kebayan waktu tu. Saya boleh tahu, saya rasa saya nampak depan cermin kan. Orang pun boleh nampak waktu tu. Jadi saya tak kata apa yang saya ada ni atas mulut perawat-perawat lain. Saya cakap ni, saya claim ni sebab benda tu berlaku kat kita. Jadi kita berani claim. Sampai sekarang kau nampak benda tu ada? Okey, benda tu dah lama berlaku, dalam beberapa 5-6 tahun yang lepas. Lama dah ni. Sampai saya puas berubat, lala saya give up. Saya give up berubat. Dan yang perlu yang Ustaz tahu lagi, satu, saya pernah mengandungkan anak ular. Separuh sedar Ustaz, tengah hari. Saya tengah masuk bilik, sejak je saya nak rehat. Saya letak kepala Ustaz. Lepas tu saya ingat nak bangun balik kan, sebab saya nak sambung ke rumah. Lepas tu tengah baring tu Ustaz, tiba-tiba saya rasa macam saya dekat dunia alam lain, tapi saya kat situ. Kat sini juga, tempat yang sama. Tapi lepas tu saya tengok perut saya besar. Tiba-tiba macam mengandung kat tu. Lepas tu tengok dalam ular. Boleh nampak pula dalam perut tu ular, anak-anak ular. Lepas tu saya tersedar balik. Macam kita baru tersedar balik seminit je Ustaz. Saya terus pegang perut. Apa benda tadi kan nak tunjuk? Aku mengandung ke ada anak ular. Aku tengok tak ada mimpi apa kan. Tak kira apa. Lepas daripada tu ada dalam seminggu ke, ada orang datang rumah. Ada orang main rumah, ada 2-3 orang yang main rumah. Kami bercerita cerita pasal bab gaib ni. Lepas tu saya kata, itulah saya pun tak ada apa nak buat ni kan. Ada apa yang siapa keturunan ni kan, yang kita kata kita ada. Macam saya ni, saya ada 3 ekor ni, saya tak tahu apa nak buat. Lepas tu dia kata, siapa kata kamu ada 3 ekor je? Saya terkejut Ustaz. Dalam hati ada lagi ke kan? Apa merepek pula? Ada lagi, dia kata, apa lagi ada? Cukup dah, saya memang tahu 3 saja, tak ada benda lain dah. Ada lagi, dia kata, apa benda? Lepas tu dia tunjuk macam ni Ustaz. Saya pelik macam mana dia tahu. Sebab saya tak cerita dengan siapa pun. Sebenarnya saya lupa dah pasal mimpi tu. Mimpi yang saya kata mengandung anak ular tu sudah macam terlupa. Sebab saya ingat benda tu macam mainan ke apa kan. Tiba-tiba dia kata macam tu. Macam mana? Tuan tahu kan? Saya kata kan, macam mana boleh tahu? Dia tak tahu kata. Tapi dia dengar tiba-tiba ada orang kata kat sebelah dia. Bukan 3 lah 4. Dia kata macam tu. Apa lagi satu itu? Dia tunjuklah macam tu, dia kata ni. Orang tu dia ada kadam. Orang hak cerita kau tu dia ada kadam. Dia boleh nampak, dia bercerita. Dia ada penjaga dia sampaikan kan. Dia kata ni, dia kata ni tu. Sejak tu Ustaz, sejak tu mana-mana yang saya pergi pula, ada pula lah yang boleh nampak. Ada hantar tak belakang kat hang ada apa? Ada dia tunjuk dah kata ni pula ada ular. Ular pula aku kata. Macam zoo pula. Dia tak cukup dengan harimau, ular pula. Dan lepas tu saya kejadian lain yang Ustaz perlu tahu. Macam pacar lah saya ni. Saya pernah mimpi. Ini pun bukan mimpi Ustaz. Separuh sedar juga. Saya tak mengandung, tapi kali ni saya melahirkan pula. Saya terus melahirkan 2 orang cahaya mata lelaki. 2 orang putih melepak, segak orang kata. Dia keluar daripada atas perut Ustaz. Dia keluar daripada atas. Perut tak terbelah. Macam Caesar lah sikit. Tak terbelah pun. Faham. Tapi cahaya. Cahaya, apa cantiknya. Cahaya tu dia keluar terang bilik tu Ustaz. Saya sendiri yang sambut budak tu 2 orang tu. Macam kembar tau mereka tu. Lepas tu saya letaklah kat tepi kan. Dalam masa seminit dia pun membesar. Cepat membesar Ustaz. Jin memang dunia dia. Cepat besar kan? Waktu dia tak sama kita. Dia cepat besar. Dia 1 nisbah 40. Memang betul Ustaz.
Segak Ustaz anak saya tu. Anak saya lah kan. Anak jin lah. Tak boleh dengan aku. Lepas tu kan Ustaz, dia pergi kat ujung bilik saya tu, dia pun makan. Saya nampak dia pun makan, 2 orang tu dalam dulang tu pagar. Dalam dulang. Anak jin lah. Anak jin lah. Anak jin lah. Anak jin. Dia mesti tahu anak jin. Anak jin lah. Anak jin lah kan. Sebab tu saya kata awal tadi tu, bila penjaga orang yang ambil, kalau dia ada tu, dia macam kita beranak minyak berapa banyak. Dekat kok, kalau kok dah ada 3 jadi 4, lepas ni jadi tambah jadi 6, jadi 8, dia jadi berpuluh, boleh jadi 400. Ada perawat dekat luar yang ada sampai ratus-ratus ekor. Perawat? Perawat. Oh. Sebab dia pun ambil dia pakai. Dia pun nak buat apa? Dia pun nak buang macam mana, dia pun tak ambil tapi dia tak boleh buang. Macam kok dah dapat dia keturunan kan, dia akan banyak. Kalau kok ada anak, nanti kat anak-anak kok akan turun. So lepas tu tak okay lah, bila saya nampak dia makan kan, lepas dia makan saja kat dulang tu dia hilang sampai lah tak jumpa dia pun. Dia mai dalam mimpi ke, dia mai apa semua tak ada dah. Benda tu dah kat 5-6 tahun jugalah. Benda ni semua ni berlaku dekat-dekat tahun-tahun yang sama je Ustaz. Tak jauh mana pun dalam tahun tu, dekat-dekat je. Dia mesti duduk dalam keturunan kau. Dia tak pijau lah. Benda tu dia tak akan dia cari keluarga juga. Anak-anak kau ada pelik-pelik? Tak ada. Anak saya dua-dua tak ada apa. Anak saya biasa nampak saya biasa ubah orang. Saya pula ubah orang juga kan. Jadi dia pun dah biasa nampak mak dia ubah orang, nampak orang tu sakit ni semua dia pun dah biasa sangat. Dan atuk dia pun dia dah ubah orang. Jadi saya ni pula membesar dalam satu keluarga yang ayah saya perawat. Jadi saya selalu bantu ayah saya rawat orang, sediakan air tu ni. Jadi hidup saya dah biasa dengan rawatan macam ni. Dah biasa. Maknanya saya dah dilahirkan dalam keluarga macam tu. Tak rasa pelik lah. Tak rasa pelik. Cuma yang pelik tu, yang benda tu berlaku pada saya, makin lama benda tu, benda kejadian ni berlaku, ini berlaku ni. Jadi saya nak tahu apa cerita depa ni kan. Mai mana, susu galur daripada mana, apa saya nak buat dengan depa ni apa saya nak buat. Kena buat. Ustaz, saya dah banyak kali dah Ustaz. Bertahun dah saya kata saya nak pergi nak buat apa. Tak apa, kita cuba kat dari kita. Kalau Sufi, lepas tu nanti 2 minggu kita follow up, check balik keadaan kau. Tapi ni cerita lama, 5-6 tahun yang sudah. Lah ni saya nak bagi tahu Ustaz, benda-benda tu tak ada mengganggu hidup saya. Benda-benda tu dah tak mai. Maksudnya Ustaz nak pilih lagi. Benda-benda tu dah tak mai dan Ustaz panas lah. Dan saya rasa macam tak ada gangguan-gangguan gaib-gaib dah kat saya ni lagi. Saya rasa saya macam dah bebas daripada gangguan-gangguan gaib tu. Kita ada buat bacaan lah. Kalau siapa apa, pendamping tu, sihir tu semua kita buat. Tak apa, kita buat sekali.